Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gemerul Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi lagi, saya sayangi sahabat takbiran Gemerul Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب يا الله tolong ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian, daripada hati yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh hasad, kebencian, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka hikmah kebijaksanaan kepada kami, wansur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Waqal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah alhamdulillah. Dan bab yang masih lagi dalam bab 33 yang lepas kita dah sebut tentang larangan menghampiri pokok yang diharamkan, iaitu pokok asy-syajarah. Asy-syajarah ni makna pokok, iaitu pokok yang diharamkan untuk didekat oleh Allah, Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Jadi bagaimana bentuk pokok ni? Bagaimana bentuk pokok yang lepas? Ada satu hadis daripada Rawahul Ahmad. Tapi hadis ni dia dhaif lah. Iaitu menceritakan tentang bagaimana pokok tu sebenarnya besar.
sekiranya dilalui oleh orang yang dalam hadis Nabi itu, dari hadis Rawahul Ahmad, Imam Ahmad pernah meriwayatkan bahawa bila mana ada orang yang melalui pokok tersebut dengan kenderaan bukan jalan kaki, dia telah melalui pokok tersebut selama 100 tahun, maka dia belum melepasi lagi pokok tersebut, dan pokok tersebut dinamakan Syajaratul Khuldi, adalah pokok khuldi. Cuma nak sebut bila mana hadis tu dibila dhaif. Kenapa dhaif? Sebab Nabi SAW bila sebut tentang khuldi, pokok khuldi itu adalah nama pokok yang digelar oleh iblis. Bukan pokok itu bukan digelar oleh Allah. Ingat bila sebut pohon khuldi ataupun buah khuldi, buah itu digelar oleh iblis, bukan oleh, walaupun dalam Al-Quran ada sebut, sebut, tetapi nama buah khuldi itu adalah nama yang disebut oleh iblis laknatullahi alaihi. Sebagaimana dalam Al-Quran, ketika mana dalam Al-Quran ni dia menyebut tentang iblis ni dia nak hasut Nabi Adam supaya Nabi Adam ni dia makan buah khuldi. Dia makan buah ni. Dikata bahawa ketika mana disebut dalam keadaan dia minta kepada Adam supaya, dan Hawa, supaya ingat bahawa aku ni sebagai manusia ni, aku ni sebagai orang lama, ni dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, aku ni dikata fawaswasa lahuma syaitan liyubdilahuma ma wuriya anhuma. Maka dia membukakan sedikit demi sedikit aurat antara Hawa dan Adam. Dan sedikit demi sedikit dia nampak bahawa Hawa ni suka pada benda cantik. Wa qala ma nuhakuma. Kemudian dia berkata, aku tidak menghalang kedua kamu, dan bukan aku tidak menghalang, Allah tidak pernah menghalang kamu untuk an hadhihi syajarah. Ini surah Al-A'raf. Aku tahu bahawa Allah tak pernah melarang kamu untuk dekat pada pokok ini, illa an takuna malakain, melainkan Allah tak nak kamu ni berdua jadi malaikat, au takuna minal khalidin, dia tak nak kamu ni kekal. Sekarang kan makin lama Nabi Adam dan Hawa ni makin lama makin tua. Tapi Adam ni dan Hawa ni Allah sebenarnya tak nak jadikan kamu malaikat ni sebenarnya. Sebab tu dia tak bagi dekat pokok tersebut. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bukan apa dia kata. Aku ni hanyalah pemberi nasihat sebagai orang lama di dalam syurga. Aku ni dalam syurga cuma nak bagi tahu, aku ni cuma bagi nasihat je. Yang berfikir adalah kamu. Ini jahatnya iblis ni. Kalau macam kita lah, aku ni bukan apa, macam kita lah. Datang jumpa tempat baru, aku ni orang lama sini. Aku ni nak cuma datang nak nasihat. Nak nasihat. Ya, Okey, jadinya ketika mana dia menyebut bahawa iblis ni berkata bahawa ini adalah cuma nasihat, dan kemudian ini akhirnya dia nasihat kepada Adam, iaitu dengan nasihat dia, bukan nasihat, dan setelah itu iblis pun menyebut kepada Adam, mana qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nak tak aku tunjukkan satu pokok yang kamu boleh jadi kekal. Satu pokok dan buahnya itu boleh, kalau kamu makan, kamu boleh jadi orang yang khuldi, kekal. Ini maksudnya perbuatan atas nama syajaratil khuldi, pokok khuldi itu dalam Quran sebut surah Toha ayat yang ke-120. Tapi walaupun Allah sebut dalam Al-Quran surah Toha ayat 120 itu perkataan wahai Adam, wahai Hawa, aku tunjukkan kepada kamu satu pokok macam mana nak jadikan kamu ni kekal awet muda. Tak mati, tak tua-tua. Muda je. Wa mulkin la yabla. Kamu akan kekal dalam kala awet muda ni, kekal muka kita ni siapa sasa remaja je. La yabla, takkan pernah tua. Takkan pernah tua, dan kemauan kamu tu dikata, dan kami dapati dikata bahawa ayat yang disebutkan ayat tadi tu,
Jadinya bila kita menyebut tentang perkataan ini, nak pokok tersebut, khuldi itu kadang-kadang kita sebut. Kadang-kadang ada asatiza ataupun ustaz pun ada menyebut pokok tu dinamakan dengan pokok khuldi. Tidak. Sebenarnya dalam tafsir, menyebut khuldi itu adalah pokok yang digelar oleh manusia. Digelar oleh iblis. Bukan nama itu digelar oleh Allah. Ingat, cuma disebut dalam Al-Quran. Mungkin kita sebutlah, dalam Quran sebutlah, buah tu namanya buah khuldi. Tak. Dalam Al-Quran tu sebut, bahawa buah khuldi itu bukan disegelar oleh Allah. Tapi digelar oleh iblis, la'natullahi alaih. Ya, alaih. Kita faham maksud tentang bagaimanakah gelaran tersebut. Okey. Kita perlu faham pertama sekali, pokok tu dalam hadis yang daif kita nampak besar. Besar lah. Tapi dalam hadis yang sahih tak ada sebut pun pokok tu macam mana bentuk dia. Cuma nama pokok tu bukan pokok khuldi. Dan pokok itu sifat dia hadhihi syajarah. Yang lepas kita cakap bahawa hadhihi syajarah itu menunjukkan bahawa sesuatu yang hampir. Sesuatu yang hampir. Dan kemudian ada alif lam asy-syajarah menunjukkan bahawa pokok itu telah pun ta'rif. Alifun ta'rif. Alif lam ma'rifah, maksudnya pokok itu telah pun diketahui oleh Adam dan Hawa, iblis dan malaikat. Maksudnya pokok tu telah termaklum lah, itu pokok tu. Dan disebut ini, pokok ini maknanya pokok tu dekat dengan mereka. Mereka dapat melihat pokok-pokok tersebut. Cuma nama pokok tersebut tak disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Cuma dalam Al-Quran sebut khuldi, Ustaz. Macam mana? Dalam Al-Quran sebut khuldi itu adalah panggilan untuk iblis menipu daya Adam supaya dapat kekal muda, tidak tua. Okey, pokok yang diharamkan itu sebenarnya tidak jelas daripada sudut apa yang Allah sebut. Dia tak ada sebut langsung apa pun nama pokok tersebut, bagaimana bentuk pokok, tak ada. Jadinya manakala kita pula tidak mengetahui tentang pokok tersebut. Profesor Dr. As-Salah Al-Khalidi menyebut kita tidak dapat mengetahui tentang pokok tersebut daripada hadis dan juga ayat Quran. Ini kerana ia tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Cukuplah Al-Quran yang mengisyaratkan agar mereka menjauhi pokok tersebut. Selain itu, partikel hadhihi itu juga tidak cukup untuk menghilangkan kesamarannya pada diri kita. Maksud walaupun dia kata dekat, hadhihi, dekat di pokok tersebut, tapi pokok tersebut juga tidak jelas. Dalam Al-Quran dan hadis tak disebut. Jadi bahkan juga tidak terdapat satu hadis yang sahih. Maksudnya hadis dhaif ada, hadis sahih tak ada. Yang daripada Rasulullah yang dapat menjelaskan kesamaran ini. Bahkan bukan itu sahaja, para sahabat baginda juga tidak pernah pula bertanya. Sahabat baginda tidak pula pernah mengambil tahu. Bertanya pun tidak, mengambil tahu pun tidak, meneka-neka pun tidak. Tidak pula menyoal Rasulullah mengenainya. Jadi soalan mengenainya itu di dalam zaman ini banyak. Tapi soalan itu tidaklah penting mana. Sebab zaman Rasulullah, sahabat Nabi tidak pernah bertanya soal itu. Jadi namun begitu, ramai kadang-kadang kita dan juga tukang-tukang cerita asatirul awwalin, penglipur lara, saya panggil penglipur lara lah bila bercerita kan. Sebab dia suka cerita ni dan keyakinan tanpa disebut cerita tu sebenarnya bukan daripada Islam, bukan daripada Nabi, bukan daripada Al-Quran. Cerita tersebut daripada kisah Bani Israel, boleh cerita tapi jangan terlampau kita letakkan satu sebagai satu tanda. Ini cerita yang benar, jangan. Supaya nanti tak anak-anak ni fikir, oh cerita dia macam tu. Tak boleh. Jadi kena tahu bahawa dalam Al-Quran tak ada sebut langsung. Jadi tentang kesamaran itu. Tapi hari ini ada orang yang tak berpuas hati. Mungkin kita, mungkin jemaah tidak berpuas hati dengan kesamaran pokok tersebut. Dan pokok ini yang tidak disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka tidak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Kita, kelemahan kita ni satu benda. Kita tak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Susah nak jadi macam para sahabat ni, yang mereka ini, kita ni satu benda. Antaranya kita tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, iaitu tidak menyoal tentang Nabi Adam ni, tentang pokok ni bagaimana, besar ke tidak, dia buah dia macam mana, apple ke anggur. Tak ada sahabat, tak ada tanya benda tu.
Jadi kita ni kadang-kadang ingin tahu. Sebenarnya keinginan tahu kita itu tidaklah penting. Sebenarnya sahabat Nabi kalau ingin tahu perkara yang berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan ilmu-ilmu yang sahih, iaitu ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Jadi ingat, kita kalau nak belajar, nak ingin tahu, supaya kita doa kepada Allah. Kita doa kepada Allah supaya ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, Allahumma inni ataupun kepada aku, ilmu yang berguna dan bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang dia bila dia nak satu ilmu, kehendak dia macam nak sangat tahu benda tu, sedangkan benda tu tidak memberi manfaat. Jadi moga-moga kita diberikan keinginan untuk tahu perkara yang ada manfaat untuk Islam, untuk diri kita, untuk kita ambil tadabbur. Yang tak manfaat ni moga-moga kita dijauhkan daripada rasa ingin tahu. Daripada rasa ingin tahu perkara-perkara yang sahabat Nabi SAW juga tidak ambil tahu benda tu. Jadi perkara tu tak penting manalah. Okay. Tapi kalau kita nak tahu pun tak ada masalah. Tapi kena faham bahawa itu adalah Israiliyat sahaja. Namun begitu dikata lantas mereka ni, orang-orang yang ingin tahu ini, cuba untuk mengetahui dan memperincikannya. Dia pun memperincikan pokok dia begini. Dan akhirnya mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak berasaskan Al-Quran dan Hadis, malah hanya berasaskan sangkaan dan tekaan semata-mata tanpa ada bukti dan dalil. Bukti dan dalil. Okey. Okey, pengetahuan mengenai pokok, jenis pokok itu tidak ada pun diberitahu dalam Al-Quran dan Hadis yang sahih, tidak memberikan apa-apa makna kepada kita sama ada ia adalah buah apple. Sebenarnya kita tahu pun buah tu tak ada memberi apa-apa manfaat pun sebenarnya, sekiranya, ataupun memberi apa-apa makna, faedah. Sekiranya kita tahu dia ni macam buah apple ke, dia ni sebenarnya macam buah gandum ke, dia macam buah tin ke, ataupun selainnya. Tidak mengendahkan tentang jenis pokok tersebut langsung tidak memudaratkan kita. Sebenarnya tidak mengendahkan tentang jenis pokok tersebut lebih dekat kita dengan cara sahabat Nabi SAW memahami Islam. Kita akan bahas lebih dekat dengan cara dan kaedah yang dilakukan oleh Salafi. Sebab itu mereka ni mudah menerima ilmu yang bermanfaat. Sebab mereka minta supaya dijauhkan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita tak payahlah rasa ingin tahulah bagaimana. Walaupun dalam riwayat, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir banyak, tapi tafsir tersebut cuma beritahu ini adalah Israiliyat. Kita nak baca sekadar kita tahu ini Israiliyat, kan? Tapi adalah baiknya kita tak payah meletakkan satu tanda, satu terperincikan buah tersebut. Tu baca sekadar baca Ajinomoto je. Tangan kita letakkan satu terperinci, mesti macam ni. Yang itu masalah. Jadi ingat, jangan terlalu memerincikan kisah-kisah tentang apa yang tidak ada dalam Al-Quran Hadis. Itulah maksud daripada Dr. As-Salah Al-Khalidi. Kerana ada satu cerita daripada banyak, saya baca daripada Bani Israel, antaranya ada satu cerita. Dikata ada satu para alim Yahudi, kan, yang kafir, ketika mereka menulis kitab-kitab perjanjian lama dalam Old Testament, dalam kitab Taurat yang telah diselewengkan. Kitab Taurat itu telah diselewengkan. Mereka menyandarkan kepada Allah, tetapi ternyata ia adalah satu pembohongan atas nama Allah. Diletak dalam kitab tersebut. Tapi kita bila kaji kitab Taurat tersebut, banyak yang menyeleweng. Iaitu, dikata bahawa mereka menganggap pokok yang dilarang itu adalah pokok yang bersifat maknawi. Bukan pokok yang bersifatkan hakiki. Maksudnya maknawi ni benda tak ada sebenarnya. Benda tak ada. Benda tak ada. Jadi, dia kata benda ni bersifat maknawi saja. Iaitu mereka menganggap bahawa ia adalah pokok ma'rifah. Pokok ma'rifah. Jadi, bila dipaham pokok ma'rifah ini dan pokok al-khulud yang kekal abadi ini, bukan maksudnya mereka ni dikata bahawa dimakan tu sebenarnya buah tu adalah buah yang maknawi, iaitu menganggap pokok itu ma'rifah. Ya, bila dekat dengan pokok tersebut, sebenarnya dalam kawasan itu adalah kawasan ilmu. Kawasan ilmu. Jadi bila dia dekat dengan pokok tersebut, maka baginda ni menjadi seorang yang arif dan berilmu.
Bila Nabi ni, Allah ni tak bagi dekat kat situ sebab kawasan tu adalah kawasan ma'rifah, kawasan yang disebut sebagai ilmu. Bila Nabi Adam duduk di situ, maka akan menjadikan dia arif dan juga berilmu. Kerana ketika Tuhan yang melihat baginda berada pada martabat sedemikian dengan ilmu, bila dia dah duduk kat situ ni, yang Bani Israel cerita, dia dah duduk kat situ lama, makin dekat, dia belajar dalam ilmu makrifah dalam tu. Maka ketika itu, Allah ni risau. Disebut begitu dalam kitab dia. Allah ni risau jika Adam dapat memiliki dan menguasainya ilmu tersebut. Lantas Tuhannya berkata kepada malaikat, lihatlah makhluk ini yang telah aku ciptakan. Sesungguhnya dia telah memakan dari pokok yang disebut pokok ma'rifah, yang mana aku risau dia akan mengatasi keilmuanku. Bahkan dia boleh mendatangkan bahaya kepada kita di syurga. Oleh itu kita mestilah menyelamatkan diri daripadanya dan menghukumnya dan menurunkannya ke bumi sebelum dia dapat menemui kelebihan Tuhannya yang lain dan kemudian memilikinya. Oh, dahsyat tuduhan dia. Bahawa dikata bahawa manusia ni kalau duduk lama dekat syurga, manusia ni jadi ilmu tinggi. Jadi ilmu melebihi Tuhan. Sebab tu manusia dikata hebat. Sebab tu bahawa manusia ni boleh belajar dari ilmu-ilmu yang ada dekat syurga. Kadang-kadang sampai melebihi Tuhan. Sebab tu dia ni disingkirkan ke bumi. Yang ni pembohongan dalam kitab Taurat yang menyebutkan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada. Sebab tu orang-orang ni kadang-kadang ada sembah berhala, kan? Ada yang kata bahawa Nabi Isa ni Tuhan dan sebagainya. Sebab mereka menganggap bahawa mereka ni dewa-dewa. Sebab tu benda-benda ajar sesat yang bila jadi macam tu. Jadinya sebenarnya banyak cerita-cerita dan juga Bani Israel ini yang menyeleweng. Jadi bila ada cerita daripada Bani Israel, maka sebaiknya tolak lagi baik. Walaupun terima pun tak salah. Tapi ada baiknya kita tak payah tanya. Tak payah tanya. Okey, Kak Normawati Zakaria. Mak Teh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaya Mak Zahgi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insyaAllah. Kak Hasia Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa yang sutera buat? Okey. Oh, itulah. Okey, insyaAllah. Jadi, alhamdulillah saya pun berada di, boleh tanya di mana dia menonton, daripada mana tuan-tuan, kak-kak, bonda-bonda semua menonton. Daripada Google Meet. Ni dari menonton dari mana-mana, jelas ataupun tidak, sebab saya tidak berada di rumah saya. Saya berada di luar. Sekarang ni saya berada di Batu Kikir, Jembatan Bosi, gulai udang sebelah ngor. Cuba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama. Duduk sekarang ni saya berada di Batu Kikir, Jembatan Bosi, rumah Pak Mertua, Mak Mertua. InsyaAllah. Nagari 9. Okey. Bila nak datang rumah Mak Teh lagi Ustaz? Raya lah. Raya datang lah tu. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi kita berada di Negeri Sembilan. Okey. Kemarin berada di Melaka, kemudian semalam berada di mana? Di Cameron Highland, dan hari ini telah berada di Batu Kikir, Jembatan Bosi. Besok kita tahu lagi. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan sokmo. Orang muda jalan lah kan. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi bersyukur. Kau cuti ni? Cuti sekolah. Cuti sekolah keluar lah. Okey, insya-Allah. Saya kerja sendiri, tak apa. Kan? Okey, insya-Allah. Terus yang Maha Suci, subhanallah. Bila kita dengar bila ayat, bila menyebut tentang Syekh Dr. As-Salah Al-Khalidi ni, bila disebut tentang perkara ni, disebut subhanallah. Kenapa kita bila menyebut tentang ada yang menyeleweng dengan nama Allah, kita kena sebut subhanallah. Bila ada yang mengatakan bahawa kelemahan atas nama Allah, kita sebut subhanallah. Ataupun atas nama kelemahan daripada diri sendiri, kita sebut subhanallah. Kamu ni tak pandai. Malaikat pun kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah, sesungguhnya kami tidak ada ilmu pun. Nabi Yunus ketika mana dia ditelan ikan nun, disebut la subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, aku disegurun dalam golongan orang yang zalim.
Malaikat kata, subhanallah, sesungguhnya aku tak mengetahui apa pun. Jadinya perkataan subhanallah ni, kita kena mulakan bila kita nak bercakap benda yang kita tak tahu, kita terlupa, kita benda yang kita jahat, kita kena baca subhanallah. Macam orang kata bahawa, Man, anak kau ni, dengar-dengar anak kau tak lulus peksa ni. Subhanallah. Kita sebut subhanallah. Jadi subhanallah tu mensucikan Allah dari sebarang kelemahan. Jadi Allah kalau letakkan perkataan subhanallah dalam Al-Quran, ketika mana orang mengatakan bahawa Allah tu ada anak, Nabi Allah akan sebut subhanallah. Jadi perkataan subhanallah tu mensucikan Allah dari sebarang kelemahan. Sebarang kelemahan. Sebab tu kalau kita bila ada kelemahan, ada orang kata, ni file kau ni tak siap, semalam punya kerja tak siap lagi ni, kenapa Man? Fahmi? Tak betul ni buat ni semua ni. Nampak? Semuanya salah awak buat. Tengok-tengok balik. Subhanallah. Minta maaf, ini salah saya ni. Okey, saya akan betulkan balik. Perkataan subhanallah tu akan keluar. Tapi kalau bila orang puji, ni kau punya file ni, perfect lah kau punya kerja. Masya Allah. La quwwata illa billah. Ini semua milik Allah. Jadi bila kita puji benda baik, kita sandarkan kepada Allah. Bila benda buruk, kita sandarkan kepada diri sendiri. Jadi ingat cara nak sandarkan diri sendiri, cara macam mana? Kita kena sebut subhanallah dulu. Subhanallah ni maha suci Allah dari sebarang kelemahan. Sesungguhnya ini semua silap aku. Okey. Jadi itu perkataan subhanallah tu untuk mensucikan Allah dari sebarang kelemahan. Okey, insya-Allah. Okey, fi amanillah, alhamdulillah. Okey. Sebab kita terbiasa kadang-kadang kita panggil Masya Allah ketika mana sebut benda buruk. Masya Allah, teruknya. Anak siapa ni? Kan? Bila sebut subhanallah je, subhanallah, kita sebut kan. Bila cantiknya lukisan kau, subhanallah, kita sebut subhanallah, cantiknya tulisan kau. Jadi sebenarnya Masya Allah, la quwwata illa billah. Bila man ta'ajjaba kan, barang siapa yang memuji, barang siapa yang terpesona dengan satu perkara dan nak memuji satu perkara kan, yang kita buatlah, yang manusia lakukan, kita kena sebut man ta'ajjaba. Barang siapa yang disuka dipuji, yang memuji, maka sebutlah qala masya Allah la quwwata illa billah. Sebutlah la masya Allah la quwwata illa billah. Subhanallah ni bila? Subhanallah ketika mana kita melihat, boleh juga, tapi ketika mana kita melihat kebesaran Allah pada suatu tempat. Contohnya kita melihat bulan kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu takkan menciptakan ini sia-sia. Maksudnya gitulah. Kita bila nampak ada benda-benda hebat dalam bumi ni, gunung ke, kamu takkan jadikan perkara ini sia-sia. Subhanaka. Maha suci engkau dari sebarang kelemahan. Maksudnya, kamu takkan jadikan benda ini sia-sia. Walaupun sekecil-kecilnya, kita baca subhanaka. Kamu takkan, maha suci Allah dari sebarang kelemahan. In dikata bahawa, subhanaka, Rabbana faqina adzaban nar. Maka jauhkanlah ya Allah kami daripada api neraka jahannam. Jadi kita minta bacaan, bukan kita lihat langit subhanallah, tapi kita kena baca Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzaban nar. Adzaban nar. Itu kena baca, itu kena ajar anak-anak supaya lihat di laut. Nantinya jangan sebut subhanallah je, sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kan? Kena adzaban nar. Maksudnya kena sambung ayat tu full. Ayat tu full. Okey, jadi insya-Allah Maha Suci Allah yang Tuhan tiada sekutu baginya, hal ini merupakan fitnah dan pembohongan kepada Allah dengan nama Allah. Kerana Allah tidak akan, Allah dikata bahawa Allah takut Adam ni lebih tinggi ilmunya, tidak. Jadinya yang amat yang dikata satu lontaran yang dilontarkan kepada para tokoh dan ilmuwan Yahudi, Yahudi ni, iaitu segala kebatilan dan diriwayatkan dalam kitab Taurat Perjanjian Lama yang telah diputar-belitkan dan diselewengkan. Bagaimana kita ni selalu suka ambil cerita daripada Yahudi yang jahat. Yahudi yang jahat suka menyeleweng kalimah-kalimah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan zaman hari ini Yahudi jahat. Pada zaman Nabi Allah Musa, masa zaman Nabi Musa ni hidup, dia dapat tengok mukjizat Nabi Musa. Hebat. Dia dapat melihat mukjizat Nabi Musa. Kan? Hebat tak? Dapat membelah wa idh faraqna bikumul bahra fa anjayna. Mereka dapat
mereka dapat mengatakan bahawa orang Yahudi ni dapat melihat Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa, dapat membelah lautan, tapi mereka tetap juga tidak beriman dengan Nabi Allah Musa pada zaman itu. Sehingga ketika mana Yusha bin Nun kan, ketika mana membawa orang-orang Yahudi ni, Bani Israel ni ke Palestin pada pemerintahan Nabi Musa, dan menyambung dibawa Bani Israel ni ke Palestin, maka ketika itu Allah memerintahkan supaya jangan sembelih, jangan kerja hari Sabtu. Jangan kerja hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tapi mereka ni dia ni ingkar kepada Allah dengan Jumaat. Dia ambil Jumaat tu, dia letak bubu, kemudian Ahad ditangkap. Jadi Sabtu dia tak ambil. Ni orang Yahudi ni perangai. Orang Yahudi punya perangai. Dan jadinya Allah jadikan dia monyet. Bagi yang muda dalam tafsir, dia jadikan monyet itu yang muda, yang tua-tua Allah jadikan sebagai babi. Tapi benda tu berlangsung tidak terlampau lama. Dia jadi babi dan kera tu, monyet tu, selang beberapa hari saja. Sebagai ulama sebut 3 hari. Kemudian dijadikan semula kepada manusia untuk memberikan peringatan. Jadi boleh faham jadi sebenarnya dijadikan kera dan babi tu tak berapa lama. Lepas tu kemudian dijadikan kembali sebagai peringatan. Tetapi mereka zalim. Mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Nabi Musa pun mereka dah jahat. Menipu Nabi mereka. Cuba menipu Nabi. Dengan ambil Jumaat tu, dia ambil bubu, Ahad ditangkap. Jahat lah. Jadi dikata bahawa Sabtu kami tak tangkap. Kami cuma tangkap bukan hari Sabtu. Kami cuma letak pasang bubu hari Jumaat. Kami letak hari Ahad. Ni boleh buka dalam kitab Halal wal Haram Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Kisah ini. Maksudnya orang Bani Israel ni, dia kalau buat sesuatu benda, kalau dia ikut sistem mahkamah, dia benar. Maka dia tak lawan. Dia kata, kami tak tangkap hari Sabtu. Kami tangkap hari Ahad. Tapi rupa-rupanya dia pergi Ahad tangkap, rupa-rupanya Jumaat dia pasang bubu. Tapi mereka jadi kera. Tapi pada zaman itu pun, zaman Nabi Musa pun dia jahat, dia menipu Nabi mereka. Apatah lagi pada hari ini, yang mereka cuba seleweng banyak perkara yang nampak seolah-olah mereka ni benar. Kalau dalam mahkamah mereka boleh menang. Sebenarnya mereka boleh menang, tapi dari segi niat mereka memang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan daripada perbincangan tentang pokok yang diharamkan itu, maka kita boleh katakan bahawa ia hanyalah sebatang pokok tertentu sahaja di dalam syurga. Syurga. Nabi Adam dan Hawa mengetahui tentang pokok tersebut dan juga buah yang terdapat padanya, namun kesamaran tentang pokok tersebut kepada kita tidak memberikan apa-apa mudarat. Jadi kalau tak tahu pun tak apa, tak memberikan mudarat. Tapi kalau tahu pun tak salah. Dan kerana Al-Quran itu sendiri tidak menjelaskan dengan terperinci. Apa yang penting adalah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita boleh tengok peristiwa-peristiwa itu apa sebenarnya kelebihan-kelebihan yang kita boleh ambil tahu. Kenapakah Allah melarang daripada mendekati pokok tersebut? Jadinya, daripada ayat inilah menyebutkan bahawa kita kena tahu bahawa satu benda yang kita kena belajar dalam benda ni, satu benda. Yang pertama, kita doa. Hebat tak sahabat? Sahabat Nabi, dia kalau benda-benda yang tidak berkaitan dengan diri dia, dia tak ambil tahu. Sahabat Nabi ni, bila benda yang tak berkaitan dengan ilmu, dengan kebaikan pada diri dia, dia tak akan ambil tahu. Dia tak akan ambil tahu. Itu kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Itu pertama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata bila bila satu hari Nabi ni, dia datang jumpa seorang lelaki, Nabi dengan Sayyidina Umar. Nabi dengan Sayyidina Umar ni dia pernah datang melihat seorang lelaki dalam Riyadhus Salihin. Dia menyebut bahawa Nabi qala ya Umar, Nabi kata la yus'al ar-rajulu fima daraba imra'atu. Sebab laki-laki tu dia bergaduh dengan isteri dia. Ini rawahut Tirmizi wa Abu Daud.
Riyadhus Shalihin pun ada sebut dalam bab pengawasan pada diri sendiri, jaga diri sendiri. Dia kata bahawa, wahai Umar, kenapa tak ada orang bergaduh tu? Jadi kalau kau nampak lelaki dengan perempuan tu bergaduh, jangan sekali-kali kau tanya, dan kau sekali tanya dengan lelaki-lelaki tersebut, kenapa dia pukul isteri tu? Kenapa dia memukuli isteri? Tapi kalau ditahan isteri tu, tahan suami tu, man, jangan pukul suami isteri kau. Tak apa. Itu menghalang, tak apa. Kita menghalang dia daripada pukul isteri dia, tak apa. Tapi jangan sekali-kali kita tanya. Kan? Nabi membenci perbuatan yang bertanya, kenapa wahai, ni kata, kenapa dia kata, dia halang kepada Umar, jangan kau tanya, kalau kau nak halang, kau halang je. Janganlah kau tanya dengan dia, kenapa kau pukul isteri kau? Jadi nampak tak ayat ni? Kat sini Nabi tak nak kita ambil tahu dan tak nak pun tahu hal perihal keluarga orang tu. Kalau kita nak halang, kita halang. Kita halang. Jangan sekali-kali kita bertanya, kenapa? Sebab ilmu tersebut tak boleh kita, ilmu ni kita kena tahu ilmu yang bermanfaat untuk kita je. Kalau benda tu tak perlu kita tahu, kita doalah pada Allah. Tak payahlah kita tahu. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, boleh? Okey. Satu lagi, dalam hadis tersebut juga menyebut tentang bagaimana Nabi SAW min husni islamil mar'i, iaitu daripada Nabi kata dalam hadis Hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu, adalah sebaik-baik orang-orang Islam. Tarakuhu ma la ya'inihi. Yang dikata bahawa tanda-tanda seorang itu baik. Apa dia? Iaitu ialah meninggalkan apa yang tidak mendatangkan keuntungan bagi diri dia. Dari baik segi dunia ataupun akhirat, yang tidak mendatangkan keuntungan bagi diri dia. Maksudnya bukanlah asalkan untung dia je, tidak. Kalau kita nak menyebut bahawa benda ni tak ada untung bagi dia, ilmu tu tak ada untung bagi dia, maka dia tinggalkan. Satu perkara yang tak ada untung bagi dunia dia, bagi akhirat dia, maka dia tinggalkan. Atau benda yang kita nampak dia tak ada benda yang kena mengena dengan dia, dia tinggalkan. Jadi ingat ada benda yang sepatutnya kita ambil tahu, dan ada perkara yang sepatutnya tidak ambil tahu. Jadi kena faham satu benda je, kita kena ada benda yang kita perlu ambil tahu, dan ada benda yang kita perlu tinggalkan. Tinggalkan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in selalu doa supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Maksudnya kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana minta. Nabi mengajar kita supaya memohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan kita ni daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebab sangat, kenapa pelik kenapa Nabi selalu berdoa kepada Allah supaya menjauhkan diri daripada ilmu yang tidak bermanfaat? Sebab saya ada satu haji ni lah, tua dah. Tapi dia ni bila dia belajar, kadang-kadang dah berumur, tapi dia suka belajar ilmu dunia yang pada saya tak ada manfaat. Dia cuma belajar satu benda yang saya rasa tak guna ilmu ni, tapi dia belajar juga. Kalau ilmu dunia pun, belajarlah ilmu dunia yang bermanfaat untuk kita. Jadi begitulah. Jadi bila melihat bahawa dalam dunia ni bukan semua kita kena belajar. Sebab tu kita kena doa kepada Allah supaya kita belajar, dan juga ilmu yang kita belajar itu ada manfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Sebab ada, bukan tak ada. Sebab tu Nabi minta jauh ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab tu kita jangan sekali-kali kita main asalkan ilmu kita belajar. Asalkan nak tahu kita belajar. Asal nak tahu kita belajar. Rasa ingin tahu tu bahaya. Rasa ingin tahu. Kadang-kadang bila saya tengok ada baru-baru ni, rasa ingin tertekan. Betul, saya mengucap sekali, saya beristighfar pula. Saya selama ni saya cuba dan saya tak nak lama dah. Tapi hari tu sekali ada bekas artis nak bercerai. Saya boleh nak klik pula. Tak tahu kenapa, memang manusia ni ingin tahu.
perkara yang tak memberi manfaat. Cuma saya teringat bila saya nak klik dan saya terbuka, saya tutup balik. Astaghfirullah. Saya dah baca kan. Kenapa tak? Saya cuma satu je saya baca. Satu hadis sahihul Muslim. Man satara mu'minan. Barang siapa yang dia menutup kisah-kisah orang-orang aib, orang-orang mukmin, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupkan aibnya suatu hari nanti di dunia dan akhirat. Jadi moga-moga man syaqqa, barang siapa yang menyusahkan orang, Allah akan menyusahkan hidupnya. Jadi bila saya tengok hadis tersebut, siapa yang suka membaca, what you give you get back. Siapa yang suka membaca gosip-gosip, rasa ingin tahu melihat kisah-kisah hidup orang, kisah cerai-berai orang, maka orang juga nanti ingin tahu kisah hidup kita. Begitulah Allah akan membalas manusia kalau kita selalu dan suka menceritakan tentang orang, membaca tentang kisah orang. Begitulah nanti orang akan suka membaca tentang kisah kita. Kalau kisah buruk lah, begitulah. Kalau kita man yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan orang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah mempermudahkan dia dunia dan akhirat. Jadi apa sahaja yang kita buat, dia akan berbalas balik. Jadi saya doa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya kita ni diberi oleh Allah ketidaksukaan. Bila benci, tentang cerita artis dia masuk berita, takkan klik. Tak ada rasa keinginan untuk tahu. Sebab keinginan untuk tahu benda tu tidak memberi manfaat, malah memberikan kemudaratan kepada kita. Jadi benda yang kita ingin tahu tu sebenarnya tak perlu. Tentang kita nak malam ni ada Gegar Ganza, cerita pasal berita yang tak bermanfaat tentang artis, buka tentang artis berita, kita tak ada ingin tahu. Tak rasa ingin tahu. Itu satu nikmat. Satu nikmat yang Allah bagi, kita tak ingin tahu pun siapa artis tersebut, siapa cerita tersebut. Allah, bila bola pun sama. Bila saya berminat bola sepak dulu lah, memang betul minat bola sepak lah, bukan main-main punya minat. Sebab saya dulu suka main bola sepak. Sampaikan masa sekolah dulu tak rasa bola sepak, tak main satu hari rasa bersalah lah. Memang suka. Jadi bila dekat Mesir, suka bola sepak. Saya tengok bola, kalau Piala Dunia tu tengok. Sampai satu bola pun tak ada miss. Jadi memang minat. Tapi bila balik Malaysia, sedikit demi sedikit, bila saya sibuk bekerja, saya berniaga, dia hilang. Lebih dia dah kahwin, kan? Tak tahu kenapa. Mungkin selalu doa kot, dapatkan ilmu bermanfaat. Sampaikan benda tu hilang demi sedikit, tak ada langsung nak ingat bola. Sampai hari tu suka-suka. Sampai hari tu saya balik mana? Orang cerita pasal Olimpik sukan Commonwealth ke sukan Sukma. Sampai dah habis. Ada Sukma Saya tak tahu langsung pasal Sukma, pasal bola. Malam ni ada bola, gini Perak lawan JDT. Oh, ada bola. Saya tak tahu. Maksudnya, ya Allah, kadang-kadang benda tu seronok juga. Nampak macam kita jahil, tapi benda tu sebenarnya nampak macam kita tak ambil tahu hal benda tu. Tapi ada satu masa saya terfikir benda tu pun bagus. Sebab Allah telah menghilangkan rasa minat saya pada benda-benda yang tak ada manfaat pun untuk diri saya. Tak ada manfaat pun untuk diri saya mengetahui tentang artis ataupun tentang bola. Kadang-kadang rasa bersyukur pula. Saya tak minat. Bila tengok kawan-kawan saya pergi bola, pergi padang, pergi mana, pergi tengok bola dekat konsert. Tapi Allah bagi saya minat kat tempat lain. Bawa anak-anak pergi jalan, saya suka lah. Jadi benda tu dah berbeza minat. Padahal dulu saya suka mengetih daripada pagi, malam sampai ke subuh. Ini saya tahulah. Tapi hari ni langsung saya tak rasa minat pun. Padahal dulu waktu bujang, saya lah paling suka sangat. Tapi benda tu sebenarnya satu nikmat tau. Bila hari ni makcik-makcik benda-benda, Ustaz tak kenal lah Ustaz artis tu, tak tengok TV dah. Bila tengok TV je tertidur. Macam mak mertua saya. Dia kalau tengok TV je tertidur. Jadi itu satu nikmat. Dia tengok TV je tertidur. Mak mertua saya. Tengok TV je tertidur. Dulu dia kata dia pernah tengok wayang. Lepas tu orang tak ajak dia tengok wayang. Bila tengok wayang, dia berdengkur. Maksudnya Allah jaga. Bukanlah Allah jaga. Maksudnya ada benda yang kadang-kadang kita ni ada satu, ramai kot benda-benda yang saya berbual dengan makcik. Saya kan banyak kelam macam makcik yang disebut satu benda je. Entah bila dah tua ni, tengok TV pun waktu lipat baju sampai tengok TV. Tak rasa apa-apa kat TV tu. Maksudnya bagus. Bila dulu dia kata dulu suka karaoke. Bila dah tua tak rasa nak karaoke. Bagus. Ini satu benda nikmat yang Allah bagi
kita tak rasa nak melakukan satu perkara yang sia-sia. Allah tarik rasa minat untuk melakukan perkara yang sia-sia. Sia-sia. Jadi insya-Allah. Betul dah dekat 3 tahun pun dah tak tengok TV. Alhamdulillah. Sebab tu saya dulu masa belum berkahwin, saya sangat suka TV. Sampai masa baru kahwin tu, saya ada LCD TV besar masa saya tu lah. Saya ni ada Astro, sepunya minat bola, saya ni ada Astro pada tahun 2001, tahun 2001, saya ada Astro nama saya sendiri. Ingat tau, masa saya baru 18 tahun. Kan? Saya ada Astro, saya ada nama kad saya sendiri dan saya bayar bulanan dan saya ada bola. Sampai saya belajar kat Penang dulu, semua orang datang rumah saya tengok bola. Dulu susah nak dapat. Saya ada TV sendiri, saya ada speaker. Tapi dululah, saya sangat, bila kahwin dengan rumah, saya sangat menyukai hiburan. Tetapi lepas tu saya banyak hafal lagu. Tapi bila masuk kahwin mungkin doa mak, doa isteri, doa kita supaya menjadikan kita ni supaya lupakan banyak perkara, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat malah hilang. InsyaAllah, alhamdulillah, doa istiqamah. Moga-moga banyak benda-benda yang suatu saya tengok kenapa orang tua-tua ni dulu kan dia tak suka ni, tak suka tu. Tak, dia lama-lama kelamaan dia dah mula hilang minat. Tapi moga-moga Allah hilangkan minat kita pada hiburan. Moga-moga Allah hilangkan minat kita pada hiburan. Sebab tu sangat satu benda yang saya selalu doa. Tak tahu tak apa doa saya. Doa ni pernah saya belajar dengan syekh saya. Kan Nabi SAW pernah doa, ya Allah, jadikanlah cinta aku kepada Mekah. Kan? Cinta aku kepada Mekah tu, ya Allah, engkau jadikanlah cinta aku sebagaimana aku cinta dengan Mekah, cintakanlah aku dengan Madinah. Ketika Nabi SAW pergi Madinah, Nabi tak rasa cinta dekat Madinah. Jadi Nabi minta supaya cinta aku pada Madinah, Mekah tu sama tu, jadikan aku cinta pada Madinah. Begitu juga dengan Habib ada Mutawalli Sya'rawi. Ketika anak dia ni dalam keadaan yang sakit cinta pada perempuan. Dia sangat suka pada perempuan tersebut sampai dia macam gila. Jadi dia berdoa dekat ini cerita sahih, Mutawalli Sya'rawi yang cerita. Kemudian syekh ni dia bawa anak dia pergi ke depan multazam dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau jadi sekiranya cinta dia ini datang daripada diri dia. Suka pada perempuan tersebut. Tapi perempuan tak suka dia. Perempuan tu tak suka dia. Jadi dia minta kepada Allah, jadikanlah cinta dia kepada perempuan ini sampai dia angau, sampai dia gila. Kan? Sangat suka dengan perempuan ni, engkau jadikanlah cinta sejati dia ni, kalau benarlah cinta dia benar-benar sejati pada perempuan tersebut, engkau tukarkanlah cinta dia ni kepada perempuan tersebut, cinta dia ni kau jadikanlah cinta dia kepada Allah dan Rasul. Ingat tak doa ni? Doa ni menjadi sejarah yang besar sehingga penduduk Mesir semua tahu kisah ni. Lelaki tersebut akhirnya dia kembali sihat dan menjadi seorang syekh wali Allah yang cukup hebat. Ini cukup hebat ni. Ini cerita wali Allah yang cukup hebat sehingga cerita dinukilkan dalam kitab Mutawalli Sya'rawi. Al-Uwais, seorang lelaki nama Al-Uwais Ar-Rajulun, adalah seorang lelaki yang majnun bil lailah. Maksudnya Uwais adalah seorang lelaki yang mencintai perempuan yang bernama Lailah. Jadi dia nak cerita ni besar tau. Mesir popular cerita ni. Seorang lelaki nama Uwais yang cerita dia ni, dia mencintai seorang perempuan yang bernama Lailah sehingga dia majnun, sehingga dia gila. Majnun bil lailah. Jadi Masya Allah, Germa Nur Iman, oh Laila Majnun, agaknya lah kot mungkin juga cerita P.Ramlee Laila Majnun, mungkin juga, saya pun tak tahu mungkin juga ada orang kata kaitkan dengan Laila Majnun. Tapi yang gila ni bukan laki-laki, perempuan. Yang gila ni laki-laki. Gila ni laki-laki yang akhirnya dibawakan laki-laki tersebut ke multazam dan berdoa, dan laki-laki tersebut jadi cinta dia kepada perempuan tersebut hilang dan dijadikan cinta dia kepada Allah. Ini sejarah dia kenapa dia jadi wali Allah. Wali Allah mencintai Allah. Jadi kalau kita ada anak yang mencintai dunia, yang mencintai ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, duduk belajar benda-benda yang tak bukan-bukan, kita tengok dia ni begini-begini, suka pada gadget. Benda ni yang saya dulu belajar dengan syekh saya, Ismi, kau nak berubah, kau berdoa gini, ya Allah, jadikanlah mata aku ni yang suka pada perempuan yang cantik. Saya berdoa, jadikanlah mata aku melihat isteri aku, melihat isteriku. Dan jadinya ya Allah, sekiranya ada mata hati-hati aku yang suka kepada dunia,
Dunia suka sangat dengan gadget. Tengok YouTube, tengok cerita Hindustan. Jadikanlah macam mana seronoknya aku tengok cerita Hindustan tu, ya Allah, jadikanlah aku seronok juga melihat Al-Quran. Jadi kita boleh doakan sebagaimana ini, jadikan ini. Jadi kalau kita minat sangat dengan tengok TV ni, maka anak-anak kita ni gadget, jadikanlah anak aku suka gadget ni, ya Allah, suka tengok TikTok ni, ya Allah, kau ubahlah sebagaimana cinta dia dengan gadget, jadikan cinta dia dengan Al-Quran. Jadi insyaAllah itu antara doa-doa yang pernah diajar kepada saya, cara berdoa, sebab Nabi pun pernah berdoa macam tu. Bagaimana aku cinta dengan Mekah, jadikanlah aku juga cinta kepada Madinah. Sebagaimana cinta. Jadi Laila Majnun tu Qais yang gila pada Laila. Sama lah. Qais. Dia Qais ke Uwais saya lupa nama dia. Nama dia Qais betul lah. Nama dia memang Qais. Memang nama dia Uwais atau Qais, saya tak ingat. Saya kena baca balik kitab Mutawalli Sya'rawi tentang makna cerita laki-laki tu Qais. Betul lah. Kalau laki-laki tu yang gila, betul. Tapi cerita tu ending tak tahu. Ending dia sebenarnya, ending dia sangat baik. Ending dia lelaki tersebut menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Kan? Mati dua-dua tapi perempuan tu tak minat dia pun. Laki-laki je minat. Jadi insya-Allah lah. Tapi kalau cerita tu tersebut, sebenarnya laki-laki tu cerita tu ending dia baik. Ending dia, cerita dia, laki-laki tu menjadi wali Allah. Jadi wali Allah. Mungkin Piramli ni dia reka-reka cerita yang sedikit ubah lah. Ubah. Bagi nampak best. Macam cerita 40 penyamun. Kan? Cerita tu padahal kalau dekat negara Arab, cerita tu cerita zalim sebenarnya. Cerita zalim. Jahat. 40 penyamun tu bukan baik. Dia memang satu penduduk yang sangat jahat. Cerita dia. Macam mana kisah bunuh, potong kepala. Tapi dalam cerita Piramli, tiba-tiba pembunuh penyamun tu boleh senyum. Kan? Boleh senyum. Senyum. Mati dalam iman. Okey, jadi insya-Allah. Jadi wallahu alam, jadi bila dia dah ubah, maka dia jadilah. Tapi nak tahu, bagi tahu, cuma lekaan kita pada dunia macam sama juga dengan ilmu agama juga. Kita minta dijauhkan daripada terleka dengan ilmu-ilmu dalam agama yang kita tak sepatutnya belajar. Tak sepatutnya belajar. Macam tadilah kisah Nabi Adam, kita cuma nak tahu pula pokok tu macam mana bentuk dia, Ustaz. Dia berinci macam ni, Ustaz. Kadang-kadang pokok tu macam pokok apple, Ustaz. Kadang-kadang saya belajar pokok dia. Sebenarnya benda tu, rasa keinginan itu sebenarnya tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sebab apa? Sahabat Nabi tak pernah tanya. Jadi kalau kita nak jadi macam sahabat Nabi, ya Allah, kita minta supaya aku jadi macam sahabat Nabi. Yang ati Allah wa ati'ur Rasul, iaitu taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Dengar taat. Tak mengambil, tak bertanya, tak banyak bertanya dalam sesuatu perkara. Jadi sedikit sebanyaklah sebab hari ini saya cuma nak sebutkan kisah itu sajalah. Sebab yang akan datang, kita akan masuk dalam sambungan dia tentang saya nak ada Israeliat banyak sebenarnya, cuma saya tak nak ceritakan sangat sebab kita di dalam kitab ini dia agak tegas kepada Israeliat, Israeliat. Jadi kalau kita nak masuk dalam hikmah larangan pokok diharamkan ataupun tadabbur dia, kita masuk dalam minggu depan. Kenapa? Hikmah. Dan kita apa yang dapat kita ambil daripada larangan pokok yang diharamkan ni? Apa yang kita dapat? Kita belajar benda ni. Sedangkan dalam Al-Quran kan sebut wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi. Setiap Jumaat kita baca Yasin kan. Tidaklah Al-Quran itu sebagai puisi. Dia bukan pensyair, dia bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, bukan kata-kata indah, dan bukan buku cerita, bukan buku sejarah, tapi ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu hanyalah peringatan dan pelajaran. Ingat, Al-Quran bukan kitab buku-buku sejarah, bukan. Walaupun cerita pasal Nabi Adam, tapi dia bukan buku sejarah, tapi dia adalah peringatan dan pelajaran. Liunzira man kana hayyan, yang hendaklah kamu bacakan kepada orang-orang yang masih hidup. Di sini ada dua. Hidup tu dari segi nyawanya, hidup itu dari segi hatinya. Jadi kalau hati kita hidup, kita dapat ambil peringatan. Jadi kisah Nabi Adam bukan nak cerita pasal Nabi Adam, bukan kitab sejarah, tapi nak bagi tahu kita apa yang kita dapat ambil daripada pelajaran dan pengajaran daripada kita pokok
Pengajaran pertama yang disebut oleh kitab ini, kita belajar cara sahabat yang dia ini, kelebihan sahabat Nabi ini yang paling best adalah dia langsung tak terasa nak ingin tahu kisah itu. Maksudnya kehebatan dia adalah kita tak mampu untuk macam sahabat yang tak nak bertanya, tak ingin tahu pun perkara-perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Ini adalah satu kelebihan yang ada pada sahabat, tapi mereka hebat pada ilmu-ilmu yang berguna kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung lagi pada datang hikmah-hikmah yang tersebut. Yang kedua, apa tadabbur yang dapat diambil, yang disusun oleh para ulama. Sebenarnya tadabbur ni dikena sendiri. Dia kena duduk malam-malam, afala tatadabbarun. Kita kena mentadabbur sendiri. Apa sebenarnya hikmah ayat ini? Apa hikmah cerita ini? Sebenarnya kita kena ambil daripada cerita tu untuk diri kita sendiri. Cuma ulama-ulama cuma boleh kupaskan melalui pandangan dia, tadabbur apa dia. Tapi tadabbur ni sebenarnya kembali kepada kita pada waktu malam, kita kena baca secara tartil dan mentadabbur ayat-ayat Quran, kerana ayat Quran itu mendatangkan peringatan kepada siapa? Kepada diri kita. InsyaAllah. Wallahu alam. Jadi insyaAllah yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri, insyaAllah. Okey, kita terus baca Al-Mulk. Sebab kita pun dah pukul 10 suku. 10 suku. Saya tutuplah pertanyaan. Minggu depan lah kita akan bertanya. Sebab di sini saya berada di Batu Kikir. Jadi kalau nak bertanya, biarlah depan saya ni kitab. Sebab depan saya tak ada kitab. Depan saya ni cuma saya ada kitab satu ni je. Jadi kalau nak bertanya apa-apa, biarlah saya berada dalam tafsir dan kitab-kitab yang saya ada. Jadi insya-Allah sama-sama kita beristighfar dengan istighfar 10 kali istighfar, dan kemudian kita membaca Al-Mulk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dalam doa ni ada Rabbi zidni, ya Allah tambahkan aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa wafiqni amalan maqbula, jadikan kepada aku ini amalan yang engkau terima. Sebab dalam Al-Quran, dalam satu Al-Quran ayat doa 40 tahun tu, supaya kita dapat beramal soleh dengan apa amal soleh yang Allah terima. Sebab ada amal soleh yang Allah tak terima. Ada tak? Ada. Amal soleh yang kurang pahala tu. Kurang pahala tu. Jadi amal soleh kita ni pun moga-moga kita dapat beramal soleh, penat buat amal ibadat. Moga-moga amal ibadat kita ni Allah terima. Allah terima.
Jadi insyaallah wallahu a'lam. Jadi insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah pada malam ini ilmu yang berguna dan bermanfaat kepada kami Ya Allah Ya Allah lindungi kami Ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat Ya Allah wa amalan mutaqabbala engkau terimalah amal kami Ya Allah pada malam ini sebagai amal yang saleh wa rizqan wasi'a ya fattahu ya alim Ya Allah engkau jadikanlah antara kami Ya Allah di antara kami rezekinya yang sedikit engkau cukupkanlah di antara kami ada yang sempit rezekinya luaskanlah di antara kami Ya Allah yang sukar hidupnya permudahkanlah di antara kami Ya Allah yang sakit engkau sembuhkanlah di antara kami ada yang berdosa engkau ampunkanlah Ya Allah Ya Allah Tuhan kami Allahumma arhamna bil Quran rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini Ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami sebagai cahaya menerangi kami Ya Allah sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami sebagai hidayah petunjuk kami sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi wahai Allah Allahumma dhakkirna minhuma nusina Ya Allah di saat mana kami dilekakan dilupakan selalu ingatkan kami untuk selalu kami dapat mendekati dan membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, Ya Allah, Engkau rajinkanlah. Wa'allimna minhuma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna. Dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan tilawat suratul Mulk untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini Ya Allah fi kulli lailah pada setiap malam Ya Allah warzuqna dan berikan kepada kami rezeki Ya Allah tilawatul Quran untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar di sepanjang malam dan siang waj'alhu lana hujjatan jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai hujjah kepada kami ya rabbal alamin wahai Tuhan semesta alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim Kembali kali. Bekasi Assalamualaikum minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah barakallahu fikum jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas pencerahan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat barokah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemarun Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini daripada subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah. Walaupun hari cuti ni, Masya Allah. Ustaz, sedikit bahan kuliah esok Ahad 12 November 6.55 pagi bersama dengan Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. Kuliah duha kita 8.30 pagi bersama dengan Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah, dan kuliah maghrib kita 8 malam bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah.
Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelamat itu daripada kami sendiri. Terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi yang sudi berinfak di tabung Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu dah kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Afad Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.